Assalamualaikum bang. Salam. Maaf kerana mengganggu. Boleh saya pinjam sikit masa bang? Boleh. Saya nak buat interview sikit. Bagi pengetahuan abang, abang tahu tak apa maksud stroke arbor? Stroke arbor ni berkaitan merupakan satu keadaan di mana yang suhu dalam badan kita tidak dapat menstabilkan secara semula jadi, dan punca stroke arbor ni merupakan peningkatan suhu badan lah yang melebihi 40 darjah Celsius. Baik. Adakah abang juga turut terkesan dengan stroke arbor ni? Soal terkesan, ya, sebab kita duduk di negara Malaysia, wilayah di area pantai timur, di mana Malaysia macam kita tahu pantai timur antara negeri-negeri yang paling terkesan lah dalam cuaca sekarang. Jadi macam mana stroke arbor ni boleh berlaku ya? Stroke arbor ni kita melihat faktor geografi, macam kita tahu negara-negara ASEAN sekarang seperti Thailand, bukan sahaja Malaysia, Thailand, Malaysia, Indonesia turut mengalami cuaca yang panas yang menyebabkan di mana negara-negara ASEAN ini hampir terletak di garisan khatulistiwa. Pada pandangan abang kan ada kes yang ada isu kematian disebabkan stroke arbor ni. Apa pandangan abang pasal tu? Berkaitan kanak-kanak, pandangan saya ialah ini satu tamparan hebat lah untuk ibu bapa untuk tidak membiarkan anak-anak mereka lah. Macam kita tahu ibu bapa selalu mengambil ringan tentang cuaca. Ya, mungkin cuaca panas mungkin kita dah terbiasa sebagai rakyat Malaysia, tapi ada satu kala cuaca panas ini akan mencapai satu tahap yang melampau. Baik bang. Jadi saya nak tanya, apa langkah yang disyorkan oleh abang supaya ramai tahu langkah untuk menangani stroke arbor ni? Okey, langkah kita bermula kepada ibu bapa lah. Ibu bapa perlu mengikuti isu semasa, berita semasa, dan mengikuti perkembangan cuaca semasa lah. Macam kita hari ini cuaca pun menghampiri 40 darjah Celsius. Dan langkah kedua adalah kurangkan aktiviti luar, dan langkah paling penting adalah minum air secukupnya lah, seperti yang disyorkan oleh KKM. Jadi kiranya minum air itu perkara paling utama lah dalam menangani stroke arbor ni. Bagi mengurangkan kesan. Jadi apa harapan abang supaya semua orang tahu tentang stroke arbor? Harapan saya sudah semestinya lah kerajaan untuk terus mempromosikan dan memperkenalkan satu isu ni terlebih yang secara luas untuk rakyat terus mengambil maklumat informasi macam mana untuk kita terus buat satu langkah yang drastik bagi mengurangkan kesan. Baik, terima kasih bang. Okay. Jadi mencegah lebih baik daripada membuat. Kita baru selesai interview seorang, jadi kita try pula nak interview dua orang perempuan. Let's go. Okay, Assalamualaikum saudari. Saudari berdua tahu tak apa itu stroke arbor? Bagi saya stroke arbor tu dia macam suhu persekitaran kita kan, bila dah terlalu panas, lepas tu suhu dalam badan kita dia tak mampu nak follow up dengan suhu persekitaran, jadi dia akan affect suhu dalam badan kita macam tu. Oh, baiklah. Apa dia, adakah saudari berdua juga turut terkesan dengan stroke arbor ni? Setakat ni alhamdulillah belum lagi. Tapi terasa jugalah dengan keadaan semasa yang semakin panas, yang tidak seperti kebiasaan. Yalah, bagi dalam pengetahuan saudari berdua, tahu tak macam mana stroke arbor ni boleh berlaku? Macam mana? Rasa macam dia, kan kita ada musim-musim Macam sekarang musim kemarau ya, musim macam tu lah. kemarau. Jadi bila dia terlalu panas tu, benda tu boleh berlaku. Lepas tu kita macam ada setengah orang ni dia tak minum air sangat tau. Jadi memang boleh trigger lah benda tu. Dan salah satu juga disebabkan oleh pemanasan global. Suhu dunia semakin meningkat, jadi itu yang menyebabkan stroke arbor lah. Oh, baik. Baru-baru ni ada kes kematian di kalangan kanak-kanak disebabkan oleh stroke arbor ni. Jadi apa pandangan saudari berdua pasal isu kematian?
Pandangan pandangan saya secara pribadi, wabak kah? Stok haba. Ya, stroke haba ni dia Ada isu kematian di kalangan kanak-kanak mengenai stok haba ni. Jadi apa pandangan saudari berdua? pada pandangan saya secara pribadi, apa yang berlaku ke atas kanak-kanak itu amat menyedihkan, dan bagi saya ibu bapa perlu cakna dengan kes-kes sebegini, perlu cakna dari segi isu semasa dan juga suhu persekitaran kita. Jadi ibu bapa perlu terhadkan aktiviti anak-anak mereka di luar. Beberapa macam kena selalu pantau lah aktiviti anak-anak mereka. Kiranya pantauan ibu bapa ni kira langkah yang paling penting lah. Ya, langkah yang paling penting. Sebab kanak-kanak tidak terlalu cakna dengan keadaan semasa, jadi ibu bapa lah yang perlu selalu memperingati mereka. Boleh saya tahu selain daripada langkah melalui ibu bapa ni, macam minum ke? Kalau langkah secara individual lah, orang tu mestilah macam bila tahu cuaca panas kan, mestilah dia akan like itu adalah self awareness lah. Dia kena tahu bila cuaca panas, kena minum air banyak-banyak. Ya, minum air lepas banyak. tu bila tahu cuaca panas, lepas tu bila kita like nak attend apa-apa program kan, bila tempat tu macam panas sangat, tak payahlah nak pergi situ lah. Ya, Oh, baik. terhadkan pergerakan secara individu. Oh, baik. Dan juga kerajaan juga perlu ambil tindakan lah, Ya. langkah untuk mewar-warkan di televisyen, Social media kan social banyak media. Baik. Jadi soalan yang terakhir daripada saya, apa harapan saudari berdua kepada orang-orang dekat luar sana? Kenapa meningkat? Okay, harapan saya kepada semua orang awam di luar, tak kisahlah siapa-siapa, harap semua dapat menjaga dirilah dengan cuaca sekarang yang tak menentu. Lepas tu ingatlah orang tersayang. Untuk orang luar sana tentang soal apa ni? Harapan saya stay safe semua. Terima kasih saudari berdua kerana dapat meluangkan masa interview bersama saya. Terima kasih ya. Okay. Let's go. Okay, hari ini saya berada di Kolej Kediaman di Uniza di Blok P. Jadi saya akan mencari pelajar-pelajar yang ada di sini untuk ditemu ramah lah. Okey, di sebelah sana ada seorang pelajar, jadi saya akan bertanya kepada dia mengenai kesan stroke haba dalam Uniza ni. Okey. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Okey. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, saya Amri dari student ISM Pengurusan Kerajaan Islam. Saya ingin menyebarkan kesedaran mengenai stroke haba. Jadi saya nak bertanya sedikit kepada saudara mengenai stroke haba. Okey, sebelum tu saya nak tanya, saudara tahu tak apa itu stroke haba? Saya tahu stroke haba itu apa. So, perlu ke saya jawab macam tu atau perlu saya jawab panjang? Kalau boleh jawab dengan jelas dan padat lah. Okay, so kalau ikutkan stroke haba ni, dia yang kata dia berbeza dengan stroke yang dialami oleh pesakit-pesakit sebagai contoh lah. Contoh kalau kita tengok secara tiba-tiba muka orang tu drop sebelahan, itu stroke. Okay, stroke yang tu disebabkan selalunya mungkin disebabkan penyekatan pada salur darah, atau mungkin jantung tidak dapat mengepam darah lah. Okay, and then kalau kita tengok pada stroke haba ni selalunya berlaku sekiranya suhu persekitaran atau suhu keadaan, especially badan atau luar, 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. So pada keadaan tu kata keperatusan untuk orang itu mengalami stroke haba berkemungkinan tinggi, sebab kita tak tahu keadaan individu tersebut bagaimana, kata kuantiti air di dalam badan dia. Sekiranya kuantiti air itu kurang, orang tu akan mengalami stroke haba. Itu salah satunya. Okey, sebelum ni Terengganu mengalami suhu dikatakan 38 darjah Celsius dan saudara mengatakan 37 darjah Celsius berkemungkinan akan menyebabkan seorang itu akan menjadi mangsa kepada stroke haba. Okey, adakah
saudara juga terkesan dengan struktur ketika mendiami di Kolej Kediaman ni? So pada pengalaman saya lah ketika Terengganu ni dilanda suhu yang tinggi, saya tidak terkesan sebab saya jenis mengamalkan pengambilan air yang tinggilah. Sebagai contoh, kalau kita diajar daripada dulu, kita perlulah mengambil 7 gelas air sehari. Tapi kita sepatutnya dah tak patut dah ikut 7 gelas air sehari tu. Kita sepatutnya ambil air sebanyak mana yang mungkin, sebab kita kena ingat badan ni kebanyakannya air. So kita kena sering top up air dalam badan kita. Kalau kita dah top up selalu, insya-Allah kita tak akan terkena stroke haba. Alhamdulillah lah saudara mengamalkan langkah-langkah untuk mengelakkan stroke haba. Okey, untuk soalan ketiga, seperti yang saudara kata yang 37 darjah Celsius merupakan punca kepada berlakunya stroke haba. Jadi apakah punca-punca lain yang saudara tahu? Kalau saudara tahulah. So of course lah, yang pertama suhu 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. And then mungkin 37 darjah Celsius dengan 40 darjah Celsius tu tidak mencukupi dalam kita menjawab soalan ini. Kadang-kadang kemungkinan ia didorong oleh faktor pemanasan global seperti yang kita tahu. And then bagaimana kita juga tahu sekiranya matahari itu melepaskan gas terkena kepada bumi, itu juga merupakan salah satu gelombang haba yang dihadapi oleh dunia lah. And then mungkin saya boleh kata lagi, pengetahuan saya lah tentang stroke haba ni, dia sekiranya orang tu terkena stroke haba, mungkin dia akan mengalami mual-mual, lesu-lesu, dan kemungkinan lah pada tahap yang teruk koma. So jadi kita kena prevent lah seelok-eloknya daripada kita terkena stroke haba ni, sebab kita tahu mencegah lebih baik daripada mengubati. Okay, Alhamdulillah lah penjelasan yang agak mantap lah mengenai macam mana berlakunya stroke haba. Okey, soalan nombor 4. Okey, baru-baru ni dekat Malaysia ada berlakunya kes kematian kanak-kanak yang disebabkan oleh stroke haba. Jadi apa pandangan saudara tentang benda ni? Pada pandangan saya, seperti yang kita tahu lah, ajal kematian ni di tangan Allah SWT. And then isu stroke haba ni juga sering berlautan, sebab pada tahun kebelakang lah ada kes yang di mana di Jepun stroke haba juga yang melampau telah mengakibatkan banyak korban disebabkan stroke haba tu juga. Try cubalah cari, sebab ada yang di dalam halaman web lah. So jadi kematian daripada stroke haba ni, saya bukan nak kata kecuaian daripada segi orang yang menjaga. Sebagai contoh lah, kita dapat tengok bayi dengan kanak-kanak tu kan, mungkin mak bapak leka atau dia orang dah tengok tapi dia orang tak sangka anak-anak keluar. Sebab kita pun tahu mak bapak dah tegur jangan keluar rumah sebab panas, tapi anak-anak degil juga. So bagi saya kata kelekaan atau kecuaian lah yang berlaku disebabkan kematian itu. Sebab kita tahu mak bapak sentiasa mengatakan bahawa sekiranya panas jangan main di luar apa semua. Kita juga telah tengok inisiatif Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq yang mengatakan bahawa sekiranya panas ini juga PJPK tidak perlu diadakan di luar. Itu orang kata salah satu preventative measure dalam mengelakkan kata kematian ini berlaku lah. Itu saja. Okey, soalan nombor 5. Seperti yang saudara kata, kalau untuk mengelakkan stroke haba, kita perlu mengamalkan pengambilan air 7 gelas. Itu tidak semestinya kepada kita. Kita perlu minum air dengan secukupnya, memastikan badan kita dehidrasi. Okey. Soalan kelima, apakah langkah lain yang perlu dilakukan untuk mengelakkan stroke haba ni? Pendapat saudara? So pada pendapat saya lah, yang pertama of course kita kena minum air yang secukupnya. Yang kedua, jangan mendedahkan diri kita di kawasan yang panas. Saya tahu benda ini agak susah bagi mereka yang suka orang kata jogging di luar, meriliskan tekanan. Mungkin cuba buat exercise dalaman. Kalau nak keluar juga boleh cari di tempat yang tempat yang redup apa semua, cari di kawasan yang tertutup. Mungkin berjoging tak boleh, tapi cuba cari dewan untuk melakukan aktiviti badminton tu lah apa semua. And then kalau pakai baju, tolong jangan pakai baju tebal. And then especially seluar jean lah, sebab kita tahu kalau seluar jean tu dah menaikkan suhu tubuh badan, dia juga akan mengganggu kualiti dan kuantiti sperma itu sendiri. Itu saja. Okey, saudara ada menyebut pasal sperma. Selain kita memakai seluar jean, ia juga akan menyebabkan masalah kesuburan. Okey. Tapi
Tapi poin saya bukan nak kata masalah kesuburan tu. Saya nak kata elakkan pemakaian seluar jeans di waktu panas. Sebab kita punya fungsi kita fahamlah kan benda saya cuba kata dilindungi oleh skrotum. Skrotum itulah yang menjadikan kata spermatoid yang menjadikan sperma tu berada dalam suhu kata berlainan daripada badan lain. Sebagai contoh, sekiranya badan kita pada suhu 36 darjah Celsius, skrotum akan berfungsi dalam kata sama ada dia menaikkan atau menurunkan. Sebagai contoh, kalau kita panas dia akan turunkan kepada 35. Kalau kita sejuk dia akan naikkan kepada 36. Itu dalam menjaga kualiti dan kuantiti sperma itu sendiri. Okey, satu pengetahuan yang barulah yang dikongsikan oleh saudara Aimin ya. Saudara Aimin daripada kos apa? Antropologi dan dakwah. Antropologi dan dakwah. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Okey, apa harapan saudara tentang Stroke Harbor ni? Apa harapan kat luar sana? Tentang kesedaran apa semua? Kesedaran okay. Nak bagi tahu orang sedar ni kan, kalau dah panas tu janganlah keluar, duduklah rumah. Saya faham ada aktiviti-aktiviti yang kata mesti dijalankan di rumah, tapi cuba kita kata ambil balik masa kepanasan tu, kita duduk di rumah, kita kenal anak-anak, kita uruskan rumah tu sendiri. Sebab memanglah di luar itu aktiviti banyak, tetapi aktiviti di dalam itu juga sendiri banyak. Mungkin dengan bonding di luar kita dapat lihat minda anak-anak terbuka, tapi kita tak tahu bagaimana kita kata minda anak-anak tu di dalam, bagaimana kita nak kata tahu macam mana minda anak-anak tu di kawasan tertutup. Memanglah di luar kita bawa anak-anak, and then anak-anak tu mungkin akan lari jauh, meneroka. Cuba kalau kita tahu sekiranya mereka berada dalam situasi yang di dalam tertutup dengan kita, bagaimana diorang berinteraksi dengan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan diorang, kita perbaiki balik kita punya komunikasi itu sendiri. And then untuk kesedaran ni lah, jangan keluar rumah. And then kalau boleh kalau boleh aktiviti tu boleh tangguh, kita tangguhkan. Sebab kita tak tahu kesihatan ni penting. And then medical cost untuk kesihatan ni juga sedang melambung tinggi. And then kita pun tahu ada sesetengah keluarga tidak mempunyai insurans dalam medical ni lah. So kalau boleh kita prevent lah sebelum benda tu terjadi. Itu je. Terima kasih banyak-banyak lah atas pengkongsian yang agak banyak dan panjang serta padat. Okey, ringkas dan padat lah. Okey. Okey, kita boleh tamatkan sesi temu bual pada hari ini. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama.